Baik, okay, good morning semua. Hari ini kita bincang kita buat tutorial kelas sebenarnya. Di mana ada latihan yang cikgu berikan daripada hari Khamis dan hari semalam. Okay, hari Khamis tu cikgu bagi latih diri 7.6, di mana cikgu sediakan berapa video, kamu tonton video tersebut. Video tersebut itu adalah mengenai latihan 7.3 subtopik 7.3 iaitu cari luas poligon. So ni latih diri kita pada hari ini. Kita akan tengok soalan-soalannya, di mana cikgu dah bagi awal soalan tu awal, dan cikgu harapkan kurang-kurangnya boleh buat soalan nombor 1 lah. Okay. So rasanya kita bincang, walaupun kita bincang sama-sama. Okay, siapa yang dah siap dah buat latihan tersebut, latihan nombor 1A contohnya, okay, kita nak tengok latihan diri 7.6 dalam buku teks muka surat 195. Okay, siapa dah siap boleh terus share, ambil gambar dalam buku latihan anda itu dan awak tampilkan dalam whiteboard. Okay, whiteboard kita ni. Boleh, tak ada masalah. Okay, so sekali ni macam mana pun kita akan bincang balik. Kita akan bincang balik dari segi kita nak tengok teknik yang sebenarnya kalau kita nak jawab soalan-soalan seperti ini. Contohnya kita tengok dulu soalan nombor 1A. Okay, kita tengok dulu 1A. Kita concentrate dengan 1A dulu. Okey, 1A, di mana cari luas segitiga dengan bucu-bucu yang diberi seperti berikut. So ada lebih kurang 3 titik 3 titik kat sini, di mana kalau 3 titik ini digabungkan garisannya, okay, 3 titik paksi Y dengan paksi X Ni cikgu padam dulu Kalau diberi gabungan kalau diberi paksi Y dengan paksi X, okay, ini teknik je lah Kalau dibagi titik A, berarti ni titik B, okay, ini titik C. So kalau kita gabungkan dengan garisan titik ketiga-tiga titik ni, kita akan dapat satu segitiga. Dan segitiga itu ada luasnya. Okay, ada luasnya. Luasnya kita beri dalam formula iaitu 1/2. Apa dia? Ingat tak? X1 X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X1 balik. Okay, X1 Y1. Okay, ini formula dia yang diberikan Okay, secara ringkasnya Alright, so kita tengok dulu macam mana kita nak jawab soalan 1A ni. Padam ni Macam itu cara nak jawab 1A ni. Okay, apa yang kita perlukan ialah rumusnya. So siapa rasanya boleh jawab, cuba jawab dulu. Yes, Denush dah jawab. Pak Beta dah jawab. Denush dah jawab. Nichols Seng Lai Wei. Oh, panjang nama. Okay, so pun dah jawab. Nur Aliana pun dah jawab. So jawapannya adalah 24 unit kuasa 2. Bagus. Okay, yang lain cuba tolong buat. Tolong buat dulu. Kita ambil jawab Nur Aliana punya jawapan boleh Nur Aliana. Okey. Okey, ambil Nur Aliana jawapan. Ya, bagus Nur Aliana. Dia dah buat dah. Okey, ni jawapan Nur Aliana. Apa dia buat? Ya, betul Okey. So inilah cara yang terbaik sebenarnya. Okey lah. Alright, tapi cikgu nak betulkan sikit bagi mereka yang belum masih faham nak gunakan formula. Cikgu nak terangkan formulanya ialah, ingat lagi tak formula dia apa? X1, Y1. Bentar cikgu nak kena buka buku teks sekejap. Cikgu pun dah lupa formula dia macam mana. Bentar guys. Cikgu kena buka juga buku teks. Nak ambil gambar formula tu lah, senang cerita, bagi cantik sikit formula tu.
Okay, sebenarnya daripada buku teks kan. Okey, formulanya ada dalam buku teks, juga ambil daripada sebahagian daripada buku teks. Okey. Ini buku teks dia juga. Yes, so luas dia ialah di mana kalau kita tengok dalam kita punya formula ni, okey, semua dah buat betul. Okey, Nur Aiman okey tak Nur Aiman? Okey, so Saya dapat baik. Ya? Tapi dapat jalan kerja sama, dapat 24 unit juga. Dapat unit juga Okey, alhamdulillah. Okey, cuma kena ingatkan so dalam formula ni dia bagi awak jangan risau. Cuma kita nak pandai gunakan saja. Alright, contohnya kalau kita tengok jawapan apa Nur Alia ni, okey. Okay, kita punya daraban tu, okay, mesti yang darab ke bawah Kita panggil ada daraban ke bawah Daraban ke bawah, apa maksud daraban ke bawah? Okay, ini darab. Darab dulu, 5 darab 1. Okay, 5. Lepas tu 2 darab 3. Tambah 6. Okay, lepas tu 8 darab 10. Okay, ini daraban ke bawah. So, kita bracketkan satu kumpulan kumpulan yang daraban ke bawah. Okay, ini caranya lah. Okay, ini tekniknya. Cuba kita ingat. And then kita ada daraban ke atas. Naik atas. 10 darab 2. Iaitu 20. Okay. 1 darab 8. Iaitu 8. 3 darab 5. Okay, so 15. So, ini kumpulan daraban naik atas. So, hijau dengan merah. So, kita kena buat tolakan. Okay, macam ni daraban atas kita tolakkan mereka. Okay, so bila kita dah tolak, kita darab semua. Okay, so yang warna hijau ini adalah 91. Okay, yang warna hijau ni adalah 91. Naik ke atas. Lepas tu yang warna merah, yang merah ni cuma masukkan. Dia tambah tolak 43. Okay, so kita tolakkan. And then kita dapat jawapan dalam bentuk modulus lagi Apa maksud modulus ni Modulus ni maksudnya adalah kalau nilai itu negatif, dia akan positifkan. Logik lah kalau nilai itu kita dapat negatif, luas ni dia tak boleh dia tak boleh negative value. So ni modulus. Jangan lupa ada garisan macam tegak ni tegak ni maksudnya kalau nilai itu katakan negatif 3, kita akan dapat jawapannya 3. Dia negatif tu akan jadi positif. Tapi kalau positif lah dia. Bukan negatif balik tak. Okay, so ini kita kena faham masuk modulus dulu. Alright, so jadi seterusnya okay. So jawapannya adalah 24 unit kuasa 2. Jangan lupa unit kuasa 2 yang ini kita kena tengok berhati-hati. Kalau kita tinggal unit kuasa 2 sebab dia luas so kita kena letak unit ni. Kalau tak ada unit, memang tolak satu markah lah. Xiao Wei Ye, okey. Okay, Nicole, okey. Iman kata okey. Okey, cuba tengok soalan 1B pula. Kita tengok soalan 1B. Padahal ni semua sekejap. 1B. Tengok soalan 1B. Okay, apa soalan 1B? Macam mana soalan dia? Ya, ada call. Sebentar cikgu ada call ya. Hello? Hello? Ya?
Okey, sebentar tengok soalan 1B. Okey, 1B. Sebentar cikgu ada hal sikit. Tolong buat yang lain tu. Alright, kita tengok. Gabriel macam mana Gabriel? Okey. Gabriel tak bagi jawapan? Yes, okey. Nur Aiman jawab 12 unit kuasa 2. Betul. Okey. So Misha, alright, very good. So cantiklah jawapan. Siapa yang masuk ni Berapa orang kita dah masuk ni? Kita dah masuk 12 orang. Kehadiran kita lebih kurang 17 orang yang lain macam mana? Tak masuk dalam whiteboard? Saya pergi start wifi. Okey, besok dalam whiteboard yang lain. Baru cikgu tengok dalam whiteboard tu ada 12 orang je. Risau cikgu. Ni link dia. Tolong cikgu nak tengok kehadiran awak. Dan ini adalah satu bukti nak tunjukkan kepada yang guru yang akan memantau cikgu Okey, ni whiteboard tolong masuk yang lain-lain tu. Jangan ambil cikgu nak tengok setiap jalan kerja yang kamu ada ni. Yang siapa yang ada di sini. Tolong. Okey, betul Tanjau Nur Aliana betul.
alright. So secara tak langsung ni kalau kita tengok kat sini, bagus jawapannya. Dina Alia 12 unit kuasa 2. Lim Yuan. Okey, baru masuk. Okey, yang lain tu tolong masukkan diri anda dalam whiteboard. Kita nak tengok keaktifan anda di semua ini. Ni semua markah PBD Mr. Gabriel, okey. So far so good. Alright, so everybody. Danush, ni soalan Danush ini soalan nombor apa soalan C Danush. Oh, Danush dah buat soalan C dah, bagus. Okey, Danush dah buat soalan C. Okey, teruskan. Soalan B dah settle. Sekarang kita buat soalan C pula. Tania, semua dah jawab dengan baik. Alright, very good. Okay, good. Alright, thank you very much. Okay, sekarang kita buat soalan C pula. Okay, yang lain tu cuba tengok soalan C. Macam mana you guys buat soalan C? Praktis kita kena praktis cara ini supaya kita dah praktis ni dia macam automatik kita tahu apa kita nak buat. Kalau kita tak buat latihan-latihan ini, kita akan lupa So jadi kita kena buat yang terbaik. Alright, so yang lain tu kita buat soalan C, soalan B dah settle. Okay, siapa dah jawab soalan C? Jangan tengok soalan C. Ada yang dah jawab dalam melalui kertas, bagus, tidak buat homework. Bagus Nicole. Nicole dapat 28.5 unit kuasa 2 ataupun 57.2 unit kuasa 2. Betul Nicole. Okay, Nicole betul. Dan begitu juga dengan Nur Aliana. Bagus. Bagus. Alright. Okay, so kita dapat jawapannya. Dan Jawe, Pak Beta. Okay, very good. Yang lain tu tolong masuk dalam whiteboard Tolong Okay, so Xiao Wei Yi macam mana? Okay, tengok Nur Aiman ni jawapan. Misha, okay. Tengok Misha jawapan. Ini soalan 1A, Misha. Kita nak buat 1C. Okay. Tengok yang ini. Yes, very good. Okay, jangan berhati-hati kat sign negatif ini. Okay. Bila okay, alright, good. So 28.5, okay, 28.5, very good. Mina Dasan Lim Yuan, okay. Alright, so semua dah betul. Soalan C, R, K kot, tak ada masalah. Alright. Okay, tunggu-tunggu yang lain tu macam mana, okay. Semua okay, right? Semua okey kot, tak ada senangnya kot ini soalannya Tak apa, ini sebagai praktis saja. Kita nak tengok macam mana you guys jawab secara secara teknikal yang betul, macam mana gunakan formulir dengan betul. Okey, Lim Yuan. Alright. So kita ambil satu contoh satu contoh rakan kita yang dah buat. Kita ambil Nicole punya jawapan lah, senang Nicole punya jawapan. Okey, jawapan Nicole. Kita masuk kat sini. Kita share lah. Kita sama-sama. Okey. Sekurang-kurangnya cikgu nampak sama ni kita tengok cikgu dia yang buat latihan. Okey, ini Nicole ni jawapan very good. So very orang kata kemas ni buat. Okey, so ini jawapannya. Alright, so berhati-hati kalau belakang ni negatif, betul ada tolak, kita kena tambah lah kalau sekurang macam ni kalau kita ada yang belakang negatif dengan negatif akan jadi positif So tambah 57 dan ini jawapannya. Terbaik lah. Bagus, cantik. Sangat cantik. Okay. So Tania dah boleh jawab 1A. Dia boleh teruskan kepada soalan 2 lah Soalan 2. Okay, kita padam yang ni semua. Kita tengok soalan 2. Yang lain tu cuba buat dalam buku latihan ataupun dalam kertas kajang. Kena buat. Dia kena bila dah buka sekolah nanti, tak silap cikgu, bulan 10 ni memang kita sekolah kamu semua akan divaksinkan pada bulan 9 ni. Setahu cikgu lah. Okey, soalan nombor 2 bucu-bucu PQ masing-masing ialah 3, 4 dan 1 negatif 2. Bucu R terletak pada paksi X. Cari koordinat R. Okey, cari koordinat R. Okey, so kalau kita fahamkan soalan ini, kita buat letak grid senang cerita letak grid.
Okey, kita letaklah paksi X, paksi Y. Kita bayangkanlah bukan apa. Kita nak membayangkan bahawa kita punya apa nama, kita punya paksi Y dengan paksi X ni sekejap. 3, 4 ya. Okey, ini paksi Y. Okey, dan kita tengoklah kisah cikgu ni. Segala kumpulannya kita faham apa kita nak buat. Ini cuma cikgu nak tunjuk sikit lah macam mana keadaan cerita ini. Okay, supaya kita faham betul-betul kan. Okey, katakan ini paksi Y, ini paksi X kita ada. Lepas tu kita ada titik P dengan titik Q Titik P adalah 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 kat sini titik P kita. Kita perhatikan betul-betul titik P kita ini. Sini 3, 4. Okey. Ni titik P kita Kita tulis sikit nama supaya kita nampak kita nak buat. Okey, ini titik panggil apa? Titik P Okey, ini titik P. Titik P kita adalah 3, 4. Boleh kita buat kat sini lah. Titik P kita ni adalah 3, 4. Sebentar 3, 4. Betul kedudukan tu 3, 4. Kemudian kita ada titik 1, -2. Kat mana 1, -2? Bawah sikit ni lah kot. 1, -2 kat sini lah. Point ni. Kemudian setuju tak? Okey, 1, -2. Letak kat sini 1, -2. -2 kat bawah ni lah. Contoh lah, ni sebagai kita nak tahu kedudukan dia. Okey, ini titik Q. Okey, Q sini. Lepas itu 1, -2. Okey, alright, betul So ini paksi Y dan paksi X. Okey, kita dah tengok. So P pada 3, 4, Q -1, 2. Dan bucu-bucu R terletak, ada satu bucu, ada satu titik lagi R terletak pada paksi X. So dia kemungkinan besar, kemungkinan besar apa? Cikgu nak tunjukkan kemungkinan besar ini paksi X kita. Okey, ini kita just lukis dulu, ini paksi X kita. Okey, ini paksi X, ini paksi Y. Okey, ini paksi Y. So ini paksi X kita, kemungkinan besar ini kalau titik dia kat sini, dia sepanjang ini kemungkinan semua tu titik dia. Tapi kita nak tahu titik yang mana. Mungkin titik dia kat sini, mungkin titik dia kat sini, mungkin titik dia kat sini. Ini saya lukisan lah, kita tak tahu yang mana satu. Tetapi kita kena pastikan kalau titik segitiga itu kalau kita sambung, contohnya dari sini ke sini, segitiga tu mesti 10 unit kuasa 2. Tapi bukan titik ni yang maksud cikgu. Ini contoh lah dia sepanjang paksi X ini. Apa titik-titik tu? Okey, faham tak maksud cikgu? Alright, kita kena faham ni dulu. Sepanjang garis paksi X ni, kemungkinan titik dia kat sini. Kemungkinan titik kat sini. Okey, so kita kena tengok yang mana satu titik tu. Ini kita kena pastikan dulu. Sekejap guys. Okey, so kita nak tahu tu kat mana titik-titik tu. Dia satu titik je. Dalam paksi X tu, kat mana titik tu? Dan kalau kita dapat tentukan titik tu, luas dia 10 unit kuasa 2. Yang pasti dulu, yang kita pasti dulu, kalau R terletak pada paksi X, Y dia sama dengan apa nilai dia? Kita ada titik XY. Kalau R itu terletak pada paksi X, okay, Y dia mesti sama dengan kosong. Logiknya sebab kosong kat sini sini kosong. Sepanjang garis apa ni? Sepanjang garis paksi X ini, Y dia sama dengan kosong. Ini kita pasti dululah.
Itu sama dengan kosong. Jadi yang kita tak tahu adalah nilai X dia. Sebab dia kemungkinan kat sini boleh, sepanjang ni. Kita tak tahu. Katakan kita ambil satu pamalar, kita letak A lah. Okay, A. Contoh lah. Okay, contoh. So sekarang ni kita nak cari titik R ini dengan nilai A ni apa? Kita dah tahu Y tu sama dengan kosong. Okay, faham tak maksud cikgu? Alright. Okay, siapa yang dah buat boleh tunjukkan lah. Okay, siapa yang dah buat? Okay, ada, betul Gabriel. Gabriel dah betul dah. Koordinat dia 50. Okay, Gabriel betul. Dia letak K. Bagus. Ada yang taruh X. Macam cikgu taruh A. Apa-apa pemalar dulu. Faham tak maksud cikgu? Okay. Kita tengok contoh daripada kawan kita yang siapa dah buat. Siapa dah buat tu? Kita ambil. Sekejap yes, kita ambil. Jawapan berbeza Ada orang tu jawapan dia berbeza Tengok sekejap. Jawapan dia agak 5-0, 5-3 ada jawapan yang berbeza-beza daripada kita. Alright. Okay, cuba kita tengok dulu mana jawapan yang okey. Siapa yang dah buat? Kita tengok Yeo Jia Yen. Yes, okay, Yeo Jia Yen betul. Okay, macam mana pun, cikgu tunjukkan jugalah, okay. So, cerita dia macam ni So, kita balik pada soalan tadi, apa yang kita kena buat, okay, ni gambarannya lah, okay. So, sepanjang paksi X ini, okay, sepanjang paksi X kita ni, kemungkinan besar ada 2 titik yang kita kena ambil. 2 titik kita kena ambil. Faham tak maksud cikgu? Kemungkinan dia macam ni, boleh. Dia macam ni. Okey. Atau dia mungkin sebelah sini pun boleh. Sebelah sini pun boleh. Ni maksud cikgu. So dia ada 2 nilai. 2 titik. R mungkin kat sini, R mungkin kat situ. So kita kena perhatikan betul-betul So jawapan ni ada 2. Ada 2. Nombor 2 ni. Kita padam ni dulu semua, tengok jangan kerja cikgu macam mana pula. Yang lain tu tak apa, simpan dia punya jawapan. Bagus kamu dah buat dulu. Okay. Kita tengok jawapan cikgu ni macam mana. Kita padam ni semua. Kita nak ni semua. Kita padam. Okay, so jawapan cikgu Alright, first of all, kita kena letak rumus kita ni bersama. Iaitu, kita dah tahu titik P dengan titik Q. Okay, kita letak sini dulu. Titik P adalah 3, 4. Titik Q adalah 1, negatif 2. Dan titik R kita ni ialah kita tak tahu tadi letak A. Kita tahu A awak tahu apa-apa pun boleh ubah pun tak ada masalah. Dan Y tu kosong. Buat masa ni lah. Okay. Kita buat macam ni dulu. Kita identify titik ni dulu. P 3, 4, Q 1, negatif 2, R A kosong. So kalau kita masukkan dalam formula ini, formula kita yang segitiga tu. Okay, awak tengok balik formula. Macam mana formula tu dalam rumus. Sekejap penyelesaian dia. Okey, cikgu buat 1/2, alright, dengan modulus. Susah sangat sekejap Okey, 1/2 modulus. Kita letak titik yang pertama, 3. Cikgu punya pen ni problem Sekejap Cikgu sebenarnya tengah tunggu pen baru cikgu. Cikgu beli kat Lazada. Okey, 3, 4. Okey, 1, negatif 2. Okey, A kosong. Okey, kita tahu Q.
dengan R. Okey. Lepas tu balik semula 3, 4. Okey, semua ini bersamaan dengan 10 unit kuasa 2 sebab 10 itu buat macam ni dulu. Okey, next apa kita buat? Kita masukkan 1/2 modulus. Bracket pertama ialah daraban 3 darab negatif 2, 1 darab kosong, 19 A darab 4. Ini A ini A yang hati-hati ini A. So jawab kita punya sini adalah negatif 6 tambah kosong and then tambah 4A lah. Okey. Lepas tu kita kena tolakkan dengan daraban menaik pula. Daraban menaik tu ialah 4 darab 1, negatif 2 darab A, kosong darab 3. Okey, so 4 darab 1 adalah 4. Manakala negatif A2 ataupun negatif 2A. Okey, and then kosong darab 3, kosong. Okey, so semua ini kita moduluskan. Okey, dan semua ini adalah sama dengan 10. Okey, kita buat tambah tolak. Hati-hati bila awak buat penambahan tolakkan Baik, pertama kita boleh jadikan 2 ini pindah ke 10 jadi 20 lah. So kita boleh kecilkan lagi keadaan ini. Negatif 6 tambah 4A. Okey, negatif 6 tambah 4A. Kita buat yang ini tadi. Alright, tolak. Okey, jangan lupa kurungan 4 tolak 2A. Untuk kurungan. So ini semua sama dengan 10. Okay. So far okay? So far so good? Okay, kita kecilkan lagi ni semua. So tolak tambah. So ini akan jadi negatif 6 tambah 4A tolak 4 tambah 2A. Okay, masih dalam keadaan modulus lagi. Okay, penyelesaian cikgu buat kat sebelah sini. Okay, so kita akan dapat sekurang-kurangnya, tambah kat sebelah sini. Kita akan dapat negatif 10 modulus negatif 10 tambah 6A. Okay. So ini semua sama dengan 10. Okay, semua dapat macam ni tak? Takat ni lah. Negatif 10 tambah 6A. Alright. So, bila cerita modulus ni kita nak cari nilai pemalar dalam modulus kena hati-hati sebab kita kena bagi dua keadaan jawapan. Hati-hati dengan keadaan modulus ini. Satu ialah negatif 10. Kita besarkan sikit supaya kita nampak dengan lebih jelas Okey, satunya dengan keadaan negatif 10. Bila kita dah buka macam ni, modulus tu hilang. Satunya negatif 10 tambah 6A sama dengan 10. Atau satu lagi ialah, tak cukup ruang ni, ialah satu lagi, sini negatif 10 tambah 6A sama dengan negatif 10. Dia ada dua keadaan jawapan negatif 10. Tak boleh muat pula cikgu punya jawapan cikgu ni. Besar sangat cikgu buat. Tak apa. Kita ada dua jawapan sebenarnya. Alright. Satunya di mana apabila kita nak cari nilai pemalar nilai pemalar dalam modulus, kita kena buat dua keadaan Kita nak buka bracket modulus ini, kita akan lakukan seperti mana cikgu dah buat ini Satunya ialah negatif 10 tambah 6A sama dengan 10. So kat sini jawapan kita akan dapat A sama dengan tambah 20 per 6. Okay. A tu adalah 20 per 6. Ini satu jawapan lah. Kalau kita kecilkan lagi 20 per 6, kita akan dapat betul ke ni?
Kita sepatutnya ada 20 cikgu pun terlupa sini. 10, 2. Okey, 2 pindah. Okey, ini salah semua. Ini semua 20 Okey, ini semua 20. Kita dah pindahkan 2 ni. Pindah ni kita darab kat sana. Okey, so ni 20. So sini 20 guys. Okey, 20. So sini 20. Okey, ini bukan 20. Ini akan jadi so ini akan jadi 30/6. Okey, so ini akan jadi 30/6. Okey, so 30/6. Okey, 30/6. So ini A kita sama dengan 5. Satu lagi jawapan, kita kena bagi negatif 10 tambah 6A tolak 20. Dia mesti ini berlaku ke atas modulus saja so jawapan kita kat sini cikgu ringkaskan, sepatutnya kita akan dapat negatif 5/3. Okey, so ada dua jawapan Ada dua jawapan. Pertama, kita kena pastikan dalam keadaan apabila modulus berlaku di sini. Bila modulus berlaku di sini dan kita nak cari nilai pemalar dalam modulus, bila kita nak buka bracket modulus ini, kita kena letak dua keadaan. Satunya nilai positif 20 dan satunya lagi kita kena letak negatif 20. Nampak So ada dua keadaan. So jawapan A kita ni ada dua, iaitu 5 dan satu lagi A kita adalah negatif 5/3. Oleh itu, okay. So oleh itu jawapan kita, kita kena buat conclusion, ada dua jawapan yang kita kena pastikan jawapan kita tu, jawapan kita tu R kita ni, maksud cikgu ni R kita ni, kita bulat yang ni, R kita ni ada dua jawapan, iaitu A, satunya A dia 5. So kita kena bagi jawapan kita dalam bentuk R 50 atau R negatif, jadi apa tadi? Negatif 5/30. Okay. So ini kita kena buat conclusion jugalah. So ada dua jawapan. Ini baru tepatnya lah. So yang lain tu okey tak? Buat penerangan sedikit lah. Okay, Dina okey, bagus. Jangan tinggalkan jawapan A sama dengan 5, A sama dengan 5/3 Itu pun kira salah. Dia nak minta koordinat si penuh iaitu dengan keadaan koordinat XY. Seperti mana Dina Alia punya jawapan. Kita tengok Dina Alia punya jawapan macam mana? Yes, betul. Okay, tengok jawapan dia macam mana? Yes, good. Very good. So, ni jawapan yang kita nak Okay, lepas tu Gabriel masih tak lengkap lagi. Gabriel cari jawapan satu je. So, dia sebenarnya ada dua jawapan Okay, seperti mana? Okay, Gabriel. Alright, next kita tengok Nicole. Okay, Nicole jawapannya bagus. Okay, R sama dengan 50, R sama dengan negatif 5/3. Okay, mesti dalam bentuk macam ini koordinat. Alright, so baru lengkap. Faham tak setakat ni? Aiman okay? Saya punya salah saya buat pembetulan. Okay, itu caranya. Kadang-kadang kesalahan kita tu berlaku ke atas pengiraan, daraban dan bagailah. Kita kena buat betul-betul kena hati-hati careless kita ni. Alright, so yang lain tu rasanya boleh buatlah, boleh teruskan dalam latihan buku, buat dalam buku latihan lah maksud cikgu Alright, so ini soalan nombor 2. Okay, last kita tengok soalan nombor 3 pula. Boleh tak? Nombor 3. Okay, nombor 3 ni pun penting juga sebab ramai orang tak faham konsep apa maksud segaris. Okay, kita tengok soalan nombor 3 masing-masing. Okay, sekejap cikgu masukkan soalan tersebut. Padam ni semua. Okay, yang penting nak dapat idea macam mana nak buat soalan-soalan ini. Okay, soalan sini kadang dia mencabar juga. Okay, soalan nombor 3. Alright, okay. Tunjukkan bahawa titik-titik 8421 negatif 2 negatif 1 adalah segaris. Okay, mengikut topik kita ni, kita dalam keadaan mencari poligon kita faham bahawa kalau titik tu bertabur, tiga-tiga titik tu bertaburan, maksud apa maksud bertaburan ni? Okay, contohlah
Okey. Kalau titik tu bertaburan seperti inilah. 1, 2, 3. Okey. Kalau kita sambung ketiga-tiga titik ni dengan garis lurus, okey, kita sambung titik ini dengan satu garis lurus, kita akan dapat satu bentuk segitiga. Betul tak? Satu bentuk segitiga. Inilah. Okey. Aku pun baru masih nak belajar, tak main dengan whiteboard lagi. Okey. So segitiga ni ada luas, betul tak? So luas tu ada nilai dia lah. Okay, segitiga ni ada luas dia. Okay, so luas tu adalah dengan menggunakan rumus yang tadi kita dah belajar tu Okay, so jadi yang kita masukkan segaris ni, tunjukkan bahawa titik 8, 4, 2, 1 dan 1 ni dia segaris atau tidak. Pada ni semua. Kalau kita bayangkan lah, kita just bayangkan saja, okay, bukannya tepat mana pun. Titik tu adalah 1, 2, 3. Contohlah dan titik-titik ini dia segaris. Maksud segaris ni satu garis lah. Okey, apa luas dia? Tahu tak luas dia berapa? Kalau ketiga titik ini disambungkan, tiga titik ini disambungkan dan titik itu adalah segaris, siapa lebih tahu luasnya berapa? Kosong. Ya, betul. Logiknya kosong. Okey, so logiknya luas dia ni kalau dia segaris, okey, dia sepatutnya sama dengan kosong. Right. So faham logik ni? So apa kita buat? Kita gunakan formula, kita buktikan nilai kita cari luas, okay, kita buktikan bahawa semua ni sama dengan kosong tak? Kosong tak? Siapa boleh bertunjukkan pada cikgu? Kita share dengan kawan-kawan yang lain. Okay, tengok. Siapa nak buat? Yes, Daniel sudah buat. Very good. Okay, kita tengok Daniel punya jawapan. Betul. Okay, maka adalah segaris. Gabriel pun betul. Okay, segaris. Aliana pun betul. So, itu logiknya lah. Kita ambil jawapan jawapan si Daniel. Okay, so jadikan dia sebagai satu panduan. Kenapa? Kita sama-sama share. Kawan kita boleh buat, kita pun boleh buat. Kenapa pun? Kalau kawan-kawan kita boleh buat, kita pun boleh buat. Don't worry. Okay, sama-sama lah kita belajar. Alright, ini dia. Bagus dia share kat sini satu soalan Okay, so ini yang kita masukkan. So kita buktikan dengan keadaan di mana kalau dia segaris, tiga-tiga titik tu segaris, luasnya sama dengan kosong. So terbukti kat sini kosong. Logiknya lah. Okay, logiknya memang logik dia adalah luasnya kosong segaris. Okay, so sini Alright, very good, cantik. Okay, yang lain tu faham tak masuk situ? Okay, siapa yang belum buat boleh teruskan. Dah ada idea tu, okay cikgu saya nak, okay sekarang ni kita boleh buat latihan. Macam tu lah. Okay, so kurang-kurangnya Misha, okay Misha. Misha pun okay jawapannya. Misha. Oh, Misha masih soalan nombor 1A Misha tolong update sikit jawapan. Tengok Jowen. Yes, very good. Cantik pun. Okay, so kosong. Kosong unit kuasa 2 maknanya dia adalah segaris. Alright, itu sahaja fahaman kita tentang yang dikatakan sebagai mencari luas poligon. Ada latihan lagi, don't worry. Okay, ada satu lagi latihan tapi itu cikgu nak awak buat sendiri. Okay, latihan yang keempat tu. Ni latihan 3 kan kita buat ni kan. Okay, so latihan keempat tu nanti awak tolong latihan yang keempat tu awak tolong buat sendiri dalam buku latihan. Kita nak bagi ke next latihan 7.10 Okay, latihan keempat ni awak boleh tunjukkan nantilah dalam apabila kita berjumpa nanti. Latihan tu mesti dah siap dalam buku latihan atau buku dalam kertas kajang pun boleh. Cikgu tak kisah, yang penting awak buat. Okay, sekurang-kurangnya kita ada idea macam mana nak buat soalan-soalan seperti ini. Baik, kita akan bincang lagi soalan penyelesaian masalah yang lebih rumit, lebih kepada soalan SPM nanti. Lepas kita habis topik-topik ni, and then kita akan buat quiz. Macam itulah cikgu, cara cikgu. Okay, kita boleh teruskan latihan yang semalam cikgu berikan. Tak silap cikgu, cikgu rasa ada berapa orang boleh buat lah kot. Soalan ni lagi sekejap Kita tengok dulu latihan yang sepatutnya kita dah buat. Ini dia. Okay.
Latihan 7.10 kalau awak buka buku teks anda masing-masing ialah pada muka surat 203. Kita concentrate dengan soalan nombor 1 Cari persamaan locus. Semalam dah tengok video dah saya harap dah awak faham tentang video tersebut apa yang dikatakan sebagai locus penerangan oleh cikgu daripada cikgu lain lah sebenarnya bukan cikgu lah. Okey, tapi kita hanya nak fahamkan macam mana nak buat latihan tersebut hari ini. Sebentar Okey, kita beri tumpuan kepada soalan nombor 1. Okey, ada tak sesiapa yang dah buat? Fahaman cikgu lah. Persamaan locus. Locus ni adalah satu titik yang bergerak titik yang bergerak sebenarnya titik bergerak tu dia ada persamaannya. Maksud cikgu dah, itu yang kita masukkan Okey, so tak apa, kita share soalan nombor 1. Kita concentrate dengan soalan nombor 1 dulu. 7.10. Mari kita buat soalan, kita sempat buat soalan 1A dengan 1B lah. Kita faham ni dulu Cari persamaan locus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik berikut ialah 3 unit. Okey. Alright, so maksudnya kalau kita bagi satu paksi lah, kita bagi bayangan bayangan paksi X, paksi Y sebagai contoh, kenapa pun. Paksi X, paksi Y dengan paksi X lah. Okey, paksi X. Okey, macam ni lah contoh lah So, cari persamaan locus bagi titik P yang bergerak supaya jaraknya dari titik berikut ialah 3 unit. Macam mana ceritanya ni? Okey, kalau kita buat soalan 1A. Di mana 1A ni A dia titik asalannya 0,0 kita ambil Okey, 0,0 kat sini Alright, 0,0. Okey, tu A kita 1,0. Kemudian kita tengok P. P tu adalah kita ambil warna apa ni, dot warna apa? Dot warna merah P tu adalah 3 unit. Okey, 1, 2, 3. Contohlah. Okey. 3 unit. Ini P kita. Ini P kita. Okey. So, P kita ni besar sangat pula Okey, so ini P kita. Warna merah P kita. So, P ni dia bergerak. Dengan keadaan dari 0,0. Okey. Sentiasa 3 unit. Apa bentuk yang kita akan dapat ni? Yes, kita akan dapat satu bulatan seperti ini. Saya nak clearkan bulatan ini tak boleh clear bulatan ni. Okey, sebenarnya dia akan dapat satu bulatan, garis bulatan. Okey, garisan tu adalah bulat. Okey, kalau kita nak contoh macam mana buat garis bulat guys. Cikgu pun tak berapa main sangat. Okey, tak apalah, cikgu lukis je lah So, kalau dia jaraknya P ni, okey, dengan ni keadaannya kita akan dapat satu garis bulatan. Okey. So bulatan ini ada persamaan dia. Itu sebab dia kata ada persamaan dia. Persamaan dia apa? Okey, persamaan dia ini kita nak cari. Okey, dia ada persamaan dia. Setiap garis dalam Cartesian ada persamaan dia tersendiri. Seperti mana kita tahu persamaan garis lurus macam mana, persamaan kuadratik macam mana, apa persamaan dia. Okey. So ini yang kita kena faham. So persamaan ni adalah persamaan yang melibatkan bulatan. So apa kita kena buat kat sini? Kita gunakan hukum jarak. Distance. Seperti mana dalam soalan kita tunjuk. Yes, betul. Dina Alia pun dah dapat jawapannya. Cikgu tengok kat situ. Betul Dina Alia? So kita gunakan rumus jarak. Okay, cikgu dapatkan daripada buku teks rumus jarak tu macam mana. Bentar Okay, so inilah cerita dia. Rumus jarak. So, nota dalam buku teks muka surat 200 sebenarnya dah ada Okay, so awak boleh kaji sendiri actually. So benda ni cikgu sekaligus nak mengajar juga macam mana nak kaji sendiri benda-benda seperti ini Okay.
Okay, tengok dalam nota buku surat 200. So persamaan dia tu ialah dalam buku teks tu dah ada Okay, ini dia. Kita menggunakan rumus jarak X tolak X1 tambah Y tolak Y1 kuasa 2R. Okay, yang ini yang kita nak gunakan rumus jarak yang diberikan ini. Alright, so macam mana kita nak selesaikan masalah ini dengan menggunakan rumus jarak guys. Okay, so pastikan P, case kita kalau A ni adalah titik asalan titik yang tak bergerak. P ni titik bergerak, sebab itu kita letak X dengan Y. Titik A ni titik yang tak bergerak. Dia sebagai satu, kalau kita punya jangka lukis tu yang jarum itu yang kita tekan tu, yang bergerak tu pensel. Okay, jangka lukis tu yang jarum tu yang kita cocok kat pusat dia tu, yang itu yang ada nilai. A ni ada nilai. Seperti sekarang ni A kita adalah 0, ada nilai. Okay, yang bergerak adalah XY. P kita ni, titik P ni yang bergerak. So ini yang kita akan putar. So apakah persamaan dia? Okay, mari kita tengok jawapan kawan-kawan kita. Jawapan kawan-kawan kita dengan menggunakan rumus jarak ini rumus jarak ini memang ada. Dia akan beri dalam exam nanti. Awak jangan risau, tak perlu nak apa sangat. Ni rumus jarak kat sini. Lepas tu kita letaklah R, jarak, distance tu berapa. Kes kita ni adalah 3 unit. Okay. Alright, so kita tengok soal jawapan kawan kita boleh. Jawapan kawan kita yang pandai yang dah buat, very good. Ini kita bagi markah PBD yang tinggi ni. Kalau ikutkan kita ambil tadi siapa? Dina Alia. Okay, kita ambil jawapan Dina Alia. Okay, so kita ambil jawapan Dina Alia. Kita share bersama dalam whiteboard bersama-sama rakan-rakan kita pun boleh tengok rakan-rakan kita Okay, very good Dina. Ini jawapan dia. Tengoklah. Yes. Okay, so dia gunakan rumus tadi. Okay, X tolak 0, kuasa 2 tambah Y tolak 0, kuasa 2 sama dengan 3. 0, 0 ini adalah titik asalan kita tadi. Itu kita jadikan X1, Y1. Okay, X1, Y1. Titik yang tak bergerak itu kita P kita tu. P kita. Okay, P kita ni kita kena anggap sebagai X, Y. Titik P ni sebab dia sentiasa bergerak, dia tak tentu. Okay. Tadi titik 0, 0 tu adalah titik yang tak bergerak. Sebab itu dia tak kosong kat sini. Ni kosong kita kat sini. And ini titik P kita. X, Y. Ini titik P kita yang 2 ini. Ini adalah titik P kita. X, Y. So, X tolak dengan 0. Y tolak dengan 0. Sebab tu dia dapat macam ni. Betul tak Alia? Betul Okay, so kita ada punca seperti mana rumus kita tadi tu. Jangan lupa seperti mana rumus kita tadi tu. Okay, so tengok konsep pada rumus. Okay, and then kuasa 2 dalam bracket ni kita ada kuasa 2 seperti mana dalam rumus kita ni sama dengan distance yang diberi iaitu 3. Okay, so jadi 3 and then you play around with your algebra. Punca ni kita pindah sana jadi 3 kuasa 2 and then rumus kita X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 9. Jadikan dalam bentuk general form iaitu sebelah kanan dia tu sama dengan 0. Biasanya macam tu. Tapi kalau you guys dah awak panggil you guys dah kalau you guys tinggal kat sini pun tak apa. Tinggal kat sini pun dah okey dah actually. Okay, sini pun dah okey. Alright. So ada masalah? Boleh buat soalan B tak? Betul. Dina Alia. Soalan B. Soalan B, Nicole dah buat dah. Bagus. Okay, kita akan share jawapan Nicole lepas ni. Okay, soalan B Baik Yang lain tu cuba buat dulu soalan B. Macam mana you guys buat soalan B dulu. Okay. Kita nak tengok soalan B tu macam mana. Dengan berpandukan pada latihan 1A ni dulu. Kita habiskan apa lupa je tu. Ada masa tak lagi? Kita habis pukul 10.10 kan? 10.05. Never mind, take time. 10.10. Ada masa lagi. Alright? Kita buat soalan 1B dulu. Macam mana 1B?
Ni cikgu semua padam guys. Cikgu padam ni semua. 1B. Oh, banyak pun yang conteng ni. Padam satu-satu. Okay, cuba you guys buat 1B. Siapa yang dah buat, very good. Kita bagi masa dulu, 5 minit. Bagi mereka yang belum buat, cikgu nak tengok macam mana you guys buat. Tolong kita buat sama-sama latihan-latihan ini. Sekarang ni kita punya konsep of pembelajaran is something like this lah. Okay, not to worry lah. Jangan risau. Kita akan buat sama-sama, don't worry. Salah tak apa guys, salah tak apa. Ukurannya salah itu sebagai satu pengajaran bagi kita untuk improve lagi, don't worry. Maksudnya kita bila kita dah bincang, kita tengok oh salah, okay, kita boleh improve lagi. Cikgu akan tunjuk beritahu lah. Sebab itu latihan ni kena buat, salah ke betul ke, jangan takut. Sebab benda yang cikgu masukkan tadi lah, sekurang-kurangnya kita dapat satu inisiatif supaya kita perbaiki keadaan kita tu. Ini satu motivasi dalam diri kita sebenarnya. Kita kena sentiasa improve. Jangan kita tak improve diri kita. Sebab inilah kehidupan di mana kita akan banyak pengalaman untuk improvekan diri kita. Pengalaman itu dalam NMAT ni adalah latihan lah. Okey, macam mana dengan 1B? Sudah buat? Okey, cuba. Hati-hati dengan sign negatif positif tu. Rumus dia memang ada X tolak. Kena hati-hati. Rumus ni cikgu berikan balik. Okey, inilah konsep yang kita selalu gunakan. Kita tengok siapa yang dah buat? Cuba. Okey, good. Very good. Mina Anderson. You punya kembangan tu salah Mina Anderson. Macam mana nak kembangkan? X tolak 1 kuasa 2. Y tolak 3 kuasa 2. Mina Anderson. Salah dah lupa macam mana nak kembangkan. Yes, okay, very good. Kita tengok, okey lah sebelum setakat ni you guys boleh buat soalan-soalan latihan-latihan ini. Tak apa. Nanti kita akan tengok soalan yang lebih mencabar lagi. Itu bila di hujung-hujung habis bab lah. Bila di hujung-hujung habis bab, cikgu akan bagi soalan-soalan SPM, penyelesaian masalah. Kita akan bincang sama-sama. Jangan risau. Okay? Alright. Cikgu tengok. Okay, siapa betul tengok. Nampaknya hati-hati bila you jawab soalan. Dia sepatutnya jawapannya X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. 4X tolak 6Y tambah 4 kuasa kosong. Okey, yang betul Nicole. Nur Aliana betul tambah 4 Okey. Siapa lagi? Yo Jiawen betul. Kita ambil jawapan Yo Jiawen lah. Boleh tak Yo Jiawen cikgu ambil jawapan anda? Boleh Okey, kita ambil jawapan Yo Jiawen. Okey. Tak apa. Kita share ni untuk kongsi bersama dengan kawan-kawan kita yang lain. Yang rasanya ada problem sikit yang lain tu ada sikit problem segi algebra. Kena hati-hati dengan algebra anda masing-masing. 05. Okey, kita tengok jawapan Yo Jiawen Sorry guys. Tengok Yo Jiawen punya jawapan. Okey, ini jawapan dia. Kita tengok sama-sama kat sini. Tak ada masalah. Nampak tak? Clear tak? Yang cantik lah ni. Very good. Ni soalan B2 dengan titik 23 betul Yo Jiawen? Okey, tengok kawan kita punya jawapan. Siapa kembang salah tu? Masih dalam keadaan kembangan yang salah lagi tu. Ada berapa orang cikgu tengok kat sini kembangan. Mina Anderson tadi turun betulkan jawapan anda. Okay, very good. So apa you dah buat ni cantik sangat. Cuma cikgu nak ajar guys, macam mana nak kembang cepat kita tak perlu lagi buat seperti kembang dengan cara tradisional Kan cikgu dah ajar, cikgu dah ajar juga Okay, macam mana kita tengok dulu jawapan ni dulu. Okay, ni betul. Alright, and then dia kembangkan pun betul. Tak ada masalah. Okay, kembangan yang ini adalah datang dari sini Okay. Betul. Kuasa 2.
Lupalah tu yang masing-masing tu. Macam mana nak buat? Lepas tu kembangan yang ini adalah dari sini. Okey, betul. Okey, bukan y kuasa 2 tambah 9 Ini cikgu tadi ni salah cara ni. Okey, so okey dan seterusnya dia pemudahkan jawapan kita. Okey, so pastikan jawapan yang paling akhir kosong sebelah kanan. Yang lain-lain tu kita pindah ke sebelah kiri. Pemudahkanlah, tambah tolak dan bagai. Alright, so siapa ada masalah nak kembangan ni, sebab kadang-kadang soalan koordinat geometri ni dia banyak nak kembangkan. Contohlah, sebagai contoh Okay, so take time dulu. Okay, betul ni jawapan kita ni. Okay, cikgu nak ajar sikit lah. Sebab kembangan ini akan menjadi isu yang besar bila dia melambatkan pengiraan actually. Cikgu nak ajar sikit lah macam mana nak kembang dengan cepat lah Khusus yang masih lupa tu. Cikgu dah ajar. Contohnya kalau kita ada X tolak 2 kuasa 2. Contohlah kita ambil ini dulu. So semestinya dia akan jadi 3 tempat. 3 tempat. Buat macam ni je. Okey, tempat pertama ni darab. Tempat pertama ni kuasa. Tempat pertamanya adalah untuk X. Kita kuasakan 2. X kuasa 2. Okey. Tempat yang ketiga ni. Okey, yang ketiga ni. Ni tempat pertama ni X kuasa 2. Tempat ketiga ni adalah untuk negatif 2. Okey, negatif 2 ni kita kuasakan 2 jadi positif 4. Ingat negatif 2 kalau kita kuasakan 2 dia 4 Ni cara yang pantas lah Okey. So yang seterusnya ialah yang tempat yang kedua ni. Okey, tempat yang kedua ni adalah darab X darab negatif 2 darab 2. X darab negatif 2 darab 2. X darab negatif 2 darab 2 lagi ialah negatif 4X. Kan cepat tu? Okey? Kan cepat tu? Betul tak? Logik tak? X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Ni cara cepat lah. Okey? Tak perlu nak buat cara tradisional tu. Tradisional tu dia macam X kita kena buat X tolak 2, lepas tu lagi X tolak 2, ni darab tu, ni darab tu. Banyak sangat step dia. Banyak sangat step dia. Ada 3-4 step kat situ. So kita nak kurangkan step supaya kita jimatkan masa. Okay, ni cikgu ajar sekali lagi supaya peringatan Alright, ni terpadam dulu. Kita tengok yang kalau yang melibatkan kalau yang melibatkan Y tolak 3. Cuba tengok Y tolak 3 kuasa 2. Macam mana Y tolak 3 kuasa 2 tu? Macam mana bracket lah. Okay, Y tolak 3. Okay. Y tolak 3 and then kuasa 2. 3 tempat. Tempat yang pertama adalah untuk Y. Y kuasa 2. Tempat yang ketiga ni adalah untuk negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 jadi positif 9 Tempat yang kedua ni ialah Y darab negatif 3 darab 2. Y darab negatif 3 darab 2 negatif 6Y. Bila dia dah biasa dengan kaedah ni dia cepat je. Okay? Dia akan cepat je. Tak perlu lagi kita buat cara bracket kembang satu-satu tu. Tak mau lagi dah. Alright guys. Okay, faham Setakat ni faham tak? Setuju Sebab cikgu tengok kat sini ada juga yang buat style lama Nur Aiman. Nur Aiman kena biasa dengan teknik ni sebab kita akan jumpa banyak benda-benda macam ni nanti. Okay, so far alright? Baik. Tak apa, kita clear dulu soalan ni. Jadi, yang cikgu nak you guys buat 1A, 1B, 1C, 1D. Okay, 1C dengan 1D tu awak cuba buat sendiri di rumah lah Cuba buat sendiri di rumah. Baik kita ada lagi 10 minit lagi ni. Kita tengok soalan nombor 2. Setuju Kita tengok soalan nombor 2 dulu. Sebentar, cikgu ambil soalan nombor 2. 7.10 soalan nombor 2 Soalan nombor 2 ni sama dengan soalan nombor kita share je tak macam mana pun. Kita clear dulu.
Okey, soalan nombor 2. Alright, siapa dah buat soalan nombor 2? Kita share je lah. Siapa yang dah buat lah. Selin okey? Nombor 2. 1A, 1A dah buat, 1B dah buat, kita tunjukkan. 1C dengan D, buat sendiri, nanti cikgu check balik. Itu wajib buat juga tu, tapi kita tak perlu nak kongsi bersama di sini. Ya, awak kena buat juga 1C dengan 1D nanti bila masuk sekolah, cikgu akan check. Okey, untuk kita buat soalan nombor 2. Okey, siapa dah buat soalan nombor 2? Nombor 2 ni sama lebih kurang macam soalan nombor 1 tadilah, tak ada masalah. Ini kita share kawan kita siapa yang dah buat. Kita ambil, okay, very good. Kita ambil jawapan Yo Jiawen lah. Okay, Yo Jiawen dah buat kat sini. Kita ambil jawapan dia, jangan risau. Apa dia buat ni pun betul, cikgu sangat setuju. Yes, ini jawapannya. Okay, so macam tadi juga, kembangan tu tolong kembangan tu kita jangan buat cara tradisional lagi lah. Kita buat cara macam cikgu tunjuk tadi lah, kembangan sesuatu bracket kuasa 2 itu yang cara yang kita terbaik. Jadi cepat sikit langkah macam tu kalau boleh. Alright, yang lain-lain tu rasanya okey kot, betul tak? Ini kita kongsi je dulu. Kita kongsi jawapan, betul Silin. Okey, 2Y tolak 20. Gabriel masih soalan 1 lagi. Dalam reception ni lambat sikit Nicole dah betul. Cantik Nicole buat jawapan. Sangat cantik. Okey. Lepas tu Nur Aliana. Alright, Nur Aliana pun betul. Ada improvement dari algebra. Saya tengok dari sini algebra awak tu makin lama makin improve lah. Sekurang-kurangnya kita buat banyak latihan. Tan Jawe tak ada lagi tak bagi jawapan Lim Le Yuan. Nisha, okay Nisha? So far okay. Alright, kita ada masa lagi ni. Okay, rasanya ini sama macam soalan nombor 1 tadi. Kita tengok soalan yang agak berbeza sikit, boleh tak? Soalan yang agak berbeza sikit. Macam mana soalan yang agak berbeza sikit? Soalan nombor 3 lah, senang cerita Kita tengok soalan nombor 3. Soalan 3 yang melibatkan nisbah. Okay, soalan ini melibatkan nisbah. Okay, kita tekan straight dengan soalan 3A, 3B. Okay. Okay, nombor 2 ni rasanya macam sama macam soalan nombor 1 tadi. Okay, tak perlu tak payah tunjuk pun tak apa. Tak apa, penting kita belajar. Kita padam ni semua Okay, kita tengok soalan nombor ni pula, mana hilang ni? Okey. Soalan yang melibatkan nisbah. Nisbah ni pun agak susah juga Kita tengok 1A dulu, macam mana 1A? Okey. So, cari persamaan lokus titik bergerak P supaya jaraknya dari titik-titik tetap berikut dalam nisbah yang diberikan. Okay, so macam mana jawab soalan ini? Siapa yang ada jawab? Itu cikgu tanya dululah. Siapa yang dah buat latihan ini? Okay, so kita kena tahu bahawa kita ada satu titik bergerak, itu titik P. Okay, P tu dia bergerak, dia dah beritahu kat sini. Dan jarak dia antara P, A dengan B, nisbah dia 1, 2. So apa kita kena buat sekarang ni ialah PA, kita kena bentukkan satu nisbah pengiraan PA dengan PB adalah 1, 2. Ini kena buat. Kita tengok soalan A dulu. Kita tengok soalan A ni. Kita kena buat dalam keadaan P tu jarak dengan A, nisbah P tu jarak dengan B adalah 1 nisbah 2. Okey, 1 nisbah 2. Yang ini kita kena buat macam ni dulu. PA, PB adalah 1, 2. Okey, itu maksud dia. Jarak P dengan A dengan P dengan B, jaraknya 1 dengan PB 2. PB ni maknanya dia panjang sikit lah daripada PA.
sebenarnya. So apakah pergerakan P-nya locus persamaannya tu apa? Itu kita nak tahu. So caranya kita kena buat dalam bentuk pecahan dulu. Okay, di mana PA, cikgu ajar dulu PB sama dengan 1/2. Lepas tu kita pindah ni, kita darat silang. Ni darat silang, dia akan jadi 2 PA sama dengan 2 PA atau 2 PB pula, sorry guys. Darat silang 2 PA darat dengan, lepas tu PB darat dengan 1 darat PB. Okey, 1 tu tak payah tulis pun tak apalah. Yang ini yang kita kena buat. Persamaan locus dengan menggunakan rumus apa tadi? Rumus jarak tadi. Okey. So yang ini yang kita kena buat, iaitu dengan keadaan rumus jarak kita tadi. Okey. So faham tak maksud cikgu? Setakat ni lah. Faham tak maksud cikgu? Okey. Setakat ini kita dah fahamkan ini dulu. Sekejap guys. Okey. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita dah buat penyelesaian 2 PA sama dengan PB. So kita masukkan jarak masukkan jarak, rumus jarak kita iaitu, okey, kita buat kat sini iaitu 2 dengan jarak untuk A dulu, untuk A iaitu X tolak dengan tolak 2, lepas tu kita kuasa 2, okey, tambah, lepas tu Y tolak kosong kuasa 2, baik, okey, sama dengan, lepas tu PB iaitu 1 punca PB ialah, hitungkan titik B pula, X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak kosong kuasa 2. Ini dia. Okay. Alright. So far so good. So far okay X1 pula. Okay. Lepas tu kita nak hapuskan bracket ni. Kiri kanan ni kita boleh hapuskan bracket dia. Tapi dengan keadaan 2 yang kat luar ni kita jadikan 4. Sebab punca jadikan kuasa 2. Okay. So dalam ini akan jadi X tambah 2 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan X tolak 4 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Alright, so far okay? Okay, yang lain tu awak kembangkan. Okay, jadi 4. So, X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2. So panjang sikit lah kerjanya. Yang ini cikgu tinggalkan awak untuk menyelesaikan masalah dia lah. Tapi cikgu bagi jawapan dia macam mana pun. Kita kena permudahkan contohnya yang ini kena darab lagi 4X kuasa 2 tambah 16X tambah 16 tambah 4Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2. Okay, yang mana kita boleh padamkan macam ni, X kuasa 2 boleh tolak dengan 4X kuasa 2. Bila kita pindah sebelah kanan dia akan jadi 3X kuasa 2. Betul lah. Lagi kita 8X ni bila kita pindah sebelah sini dia akan jadi tambah dia akan jadi 24X. Pandai-pandai lah. Y kuasa 2 dengan 4Y kuasa 2 pindah sana dia akan tolak, dia akan jadi 3Y kuasa 2. 16 akan tolak, ini akan padam lah semua. So inilah jawapan dia. Tak silap cikgu lah kot. Ini jawapan dia, betul tak jawapan dia? Ini nombor apa? Nombor 2 Nombor 3, sorry. Okay, so nombor 3. Boleh kecilkan lagi? Boleh kecilkan lagi? Boleh tak kecilkan lagi ni? Boleh kita bagi semua dengan 3. Boleh bagi semua dengan 3 So akhir jawapan kita lah cikgu buat kat sebelah ni. Dia boleh kecilkan lagi sebab dia kalau sebelah dia sama dengan kosong, kita boleh bagi semua tu dengan 3. Okey, maksud cikgu dia boleh kecilkan lagi ni.
Okay, so semua ni kita boleh bagikan dengan 3. So jawapannya ialah X kuasa 2 tambah 8X tolak Y kuasa 2 sama dengan kosong. Itu jawapannya. Yang rumitnya bahagian inilah, cikgu faham Yang rumitnya dia bahagian pengiraan ini. Yang isian ni tak ada masalah, cikgu tahu. Okay, yang rumitnya adalah bahagian yang baru kita buat kira-kira tadi. Okay, so itu jawapannya. Alright, so setakat ini saja. Cikgu tunjuk ni dulu boleh Okay, cikgu tunjuk ini dulu. Semua dah okey. Jadi untuk 3A ni cikgu dah tunjukkan awak boleh buat. 3B, 3C, 3D awak tolong buat Dan begitu juga dengan soalan lain dalam latihan 7.10 ni, di mana cikgu dah bagi tahu kita hanya buat latihan ini je dulu. Okay, ini saja dulu latihan ini saja dulu Okey, nombor 4 dengan nombor 5 awak cuba buat sendiri di lepas ini. Alright, itu saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa tolong isi kehadiran. Tolong isi kehadiran. Dah bagi kehadiran tadi? Dah Stop recording.